Lokasi aku sekarang ni ada dekat Sungai Kuala Muda. Kuala Muda. Kalau orang negeri Kedah ni, Sungai Kuala Muda ni memang top lah. Okey, dekat belakang sana tu. Okey, belakang sana tu, yang di belakang aku tu, yang hujung sana tu. Okey, itu adalah Jambatan Merdeka kalau korang tengok kan. Okey, mungkin tak nampak lah. Okey, itu Jambatan Merdeka. Jambatan Merdeka ni memang top. Okey, inilah Jambatan Merdeka. Sebelah sana Pulau Pinang, sebelah sana negeri Kedah. Jambatan Merdeka ni memang top lah. Okey, sebelah sana Pulau Pinang. Sebelah sini negeri Kedah. Dipisahkan oleh satu aliran sungai lah. Sungai yang besar ni, Sungai Kuala Muda. Pulau Pinang, Kedah. Jadi sekarang ni aku duduk dalam kawasan Pulau Pinang selepas Jambatan Merdeka. Okey, kalau dekat kawasan Sungai Kuala Muda ni, sungai dia besar lah. Okey, ada aktiviti nelayan-nelayan kecil ni yang menangkap ikan, yang menjaring ikan, memukat ikan. Tidak terlepas jugalah si pemancing-pemancing ni yang banyak di tepi-tepi ni memancing. Jadi aku dipahamkan dalam Sungai Kuala Muda ni ada ikan lampam, sepit biru, talapia, kalui dan bermacam-macam spesies lagi. Okey, aku sendiri pun belum pernah mancing lagi dekat sini, tapi hari ni aku datang untuk review tajuk yang aku kemukakan hari ini. Okey, daripada rakan YouTuber yang bertanyakan soalan untuk video ni, terima kasih. Terbaik soalannya. Okey, jumpa lagi selepas ini. Wah, memang best lah macam ni. Boleh duduk. Kalau macam ni lah, boleh lena dekat pokok besar tu pun. Oi, memang best tengok di bawah rimbungan pokok besar lagi ni. Okey, memang best lah. Memang best tempat yang macam ni. Okey, hari ni Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, Zulkifli Haji Ali. Okey, apa yang kita nak sembang kali ni? Ada satu soalan daripada rakan YouTube kita bertanyakan, ikan talapia ni tak berbau kah? Okey, maksudnya tak berbau tu maksudnya kalau ikan talapia ni selalunya kalau kita ikan darat ni, kalau orang Melayu banyak cakap ikan darat lah. Ikan darat dia kata ikan air tawar ni lah. Maksudnya ikan air tawar. Ikan air tawar ni sebenarnya kalau kata kita nak makan ataupun kita nak masak, dia akan ada rasa bau sikit. Okey, selalunya macam tu lah, dia akan ada rasa bau sikit. Bau dia macam bau tanah, bau pucuk-pucuk kayu, macam tu lah. Sebab habitat dia sendiri pun tinggal dekat dalam sungai ni. Yalah, macam-macam ada dalam sungai ni. Dari segi kayu, daripada segi tanah, daripada segi pucuk, segala macam semua dia bedal, dia makan. Selagi ada yang ada dalam sungai-sungai ni, apa yang dia boleh makan, dia makan lah. Okey, itu tak termasuk lagi dengan anak-anak ikan yang spesies-spesies lain pula. Okey, perbahasan kita hari ni mengenai ikan talapia yang berbau. Jadi setengah ni sebenarnya kalau diikutkan daripada pengalaman aku sendirilah dalam ternakan ikan talapia ni, sebenarnya ikan talapia ni kalau kata yang hidup di dalam perairan yang bebas ni, memang dia akan ada berbau sikit lah. Tapi berbanding dengan ikan talapia yang diternak secara sendiri ataupun di dalam kolam ataupun dalam pusat-pusat ternakan mana-mana pun, macam aku sendiri pun aku dah buat ternakan secara kecil-kecilan. Okey, korang dah mengenali aku dah. Aku buat ternakan talapia dan lobster dan sedikit DIY yang aku boleh kongsikan dengan korang. Okey, kalau ternakan talapia ni dalam kolam sendiri ni ataupun dalam kolam ternakan di atas yang diternak secara dibuat kolam buatan ni, jadi dia kurang sedikit baunya sebab pemakanan dia tu daripada segi pemakanan dia akan sudah tentulah daripada pelet-pelet ataupun dedak-dedak ikan yang khusus untuk ternak ikan talapia ni. Tapi kalau kata ikan yang bebas di dalam sungai ataupun di dalam parit-parit, di dalam sebarang tali air, mesti ada ikan talapia. Korang perasan tak? Jadi ikan talapia yang hidup dalam kawasan tu mungkin agak berbau, dan sebab pemakanan dia memang macam-macam lah. Apa yang ada dalam kawasan saliran tali air tu, itulah makanan dia. Dan kalau kata kita nak bezakan antara talapia yang bebas hidup di perairan
di dalam sungai ataupun tali-tali air ni ataupun dengan yang diternak sendiri, memang ada perbezaan ya dari segi bau. Okey, sebab itu banyak orang yang kurang menyukai ikan tilapia ni, terutama sekali ikan-ikan tilapia yang di dalam perairan. Macam kalau kata orang nak beli, dia akan tanya dululah, dia akan fikir dulu. Selalunya ikan tilapia yang kala hitam tu, okey, ada dua jenis lah. Tilapia yang selalu yang diternak ni akan berkala merah. Jadi tilapia hitam ni, kalau untuk diternak dalam kolam-kolam biasa ni, jaranglah nak jumpa. Selalunya kebanyakannya adalah tilapia yang kala merah tu. Okey, yang kala merah ataupun putih-putih sikit, itu yang sudah di hybrid lah. Kalau tilapia yang hitam tu, dia akan hidup di perairan bebas lah, di dalam sungai-sungai atau yang macam di depan aku ni lah. Okey, tapi kalau ikut pengalaman aku, mungkin korang akan tanya, okey, kalau dah berbau tu boleh makan ke? Okey, setengah orang memang dia akan allergic sikit lah untuk nak makan tilapia yang diternak bebas ni, yang berada di dalam kawasan perairan bebas ni, sebab dia akan berbau yang macam aku katakan tadi tu. Tapi kalau yang diternak, kuranglah sikit bau dia tu, sebab cara pemakanan dia dan penjagaan dia yang khusus untuk membuat ternakan ni. Jadi bau dia akan kurang sikit. Tapi kalau kata korang perasan, kalau kata orang yang setengah yang memang allergic ataupun dia memang tak makan pun ikan tilapia ni, memang dia tak akan makan lah. Sebut kalau kata ikan darat ataupun ikan air tawar ni, memang dia akan tak makan. Dia lebih suka memilih kepada ikan laut lah, ikan laut, air masin. Tapi kalau korang perasan tak, sekarang ni dah ada percubaan ataupun dah memang ada pun ikan tilapia yang hybrid ni, yang diternak di dalam kolam ni, dah dibuat tilapia air masin. Maksudnya tilapia air masin ni dia ternak dekat kawasan yang di sebelah tepi laut lah, macam kawasan-kawasan yang kuala-kuala sungai tu, dia orang akan buat di situ tu air masin sedikit. Jadi dia orang boleh convert lah daripada tilapia yang air tawar ni kepada tilapia air masin. Jadi tilapia air masin ni menjadi bualan dan dah ramai peminat dah. Ada restoran-restoran buka dah tilapia air masin. Jadi tilapia air masin ni, sebut kata air masin, semuanya dah jadi minat dah, sebab dia orang tahu dah, okey, tilapia air masin ni kurang berbau. Okey, itu sebenarnya mindset. Tapi kalau nak ikut daripada segi sedap, ikan tilapia air tawar, bagi aku ikan tilapia air tawar memang sedap lah, tak ada masalah untuk dimakan. Cuma mungkin ada sedikit bau tu mungkin keluar daripada apa-apa yang dia makan lah. Tapi kalau in case kalau kata korang nak makan ikan tilapia yang dipancing ataupun di dalam parit yang kecil-kecil tu, okey, yang tu korang kena berhati-hati sikit, sebab kemungkinan akan bertoksik, sebab ke dalam kawasan tu agak kotor dan akan bertoksik lah. Tapi kalau yang diternak di dalam kolam-kolam sendirian ni, ataupun mana-mana yang kolam-kolam yang macam aku buat tu, okey, pengalaman aku sendiri, tilapia macam tu tidak berbau. Confirm tidak berbau. Dan korang boleh buat macam-macam resepi. Macam-macam resepi korang boleh buat. Memang sedap. Kalau kata ikan tilapia yang merah ni, yang diternak sendiri ni, kalau korang masak, isi dia serupa macam ketam. Okey, aku nak cakap kat korang betapa sedapnya ikan tilapia ni, memang macam isi ketam. Tapi kalau kata ikan tilapia yang di dalam perairan bebas ni, isi dia agak keras sedikit lah, sebab yalah, tempat hidupan dia pun dah macam ekstrim. Okey, bila dah ekstrim, dia punya isi tu macam mantap sikit lah. Okey, macam tu dia ada bau sikit. Tapi kalau nak ikutkan bau dengan tidak bau, bagi aku boleh juga. Kalau kena pada cara masak dia, kena pada cara resepi dia, hilang bau, makan terbaik, sedap. Okey, ikan tilapia banyak resepi, 2-3 resepi memang sedap lah. Tapi kalau kau orang tanya aku resepi untuk aku sendiri pun, aku lebih suka bakar ataupun dimasak macam sos tu lah. Goreng, tuang sos. Itu 2 resepi tu. Okey, inilah Jambatan Merdeka. Sebelah sana Pulau Pinang, sebelah sana Negeri Kedah. Okey, sekarang aku berada di atas Jambatan Merdeka.
Okey, mungkin next video kita boleh review Jambatan Merdeka. Okey, ini adalah Sungai Kuala Mudah. Nampak? Okey, Sungai Kuala Mudah. Besar. Sungai Kuala Mudah memang besar. Oh, ini kawasan ni, Sungai Kuala Mudah ni. Kalau kaki-kaki pancing ni, spik biru ada dalam ni. Dalam ni ada spik biru. Okey. Okey, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada sesiapa yang sudi menonton video aku ni. Semoga kita jumpa lagi. Korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Korang boleh bagi idea lah konten-konten yang agak mudah untuk aku boleh review. Aku boleh review untuk korang. Ataupun ada soalan-soalan tentang ikan talapia, lobster, InsyaAllah aku akan tolong reviewkan kepada korang. Okey, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Main dengan motor. Okey, jumpa lagi.